Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Khabar baik, Salam cikgu? sejahtera, cikgu. Jelaskah suara cikgu? Jelas. Okey. Semua sihat? Sihat, cikgu. Sihat, cikgu. Semua sudah masuk kelas kan? Rasanya sudah, cikgu. Okey. Fahana tak masuk. Oh. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ini seperti yang kita tahu, minggu lepas kita sudah habiskan tajuk reka bentuk aquaponik. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey? Okey, sebelum tu cikgu buka slide kejap. Mana present? Okey, sekejap ya. Okey, semua boleh nampak ke slide cikgu ni? Belum. Belum? Belum, cikgu. Belum nampak lagi. Oh, belum present. Astaghfirullahaladzim. Maafkan cikgu. Lupa. Entire screen. Nampak dah? Sekejap ya, cikgu. Present. Okey kan? Nampak? Nampak? Nampak, cikgu. Nampak. Nampak. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru. Sebelum tu, cikgu mau tunjukkan satu gambar. Okey? Gambar ni, di sini adalah gambar nasi lemak. Cikgu mau tanya, apa perbezaan dua gambar ni? Boleh? Warna nasi tu, cikgu. Okey, warna nasi, betul. Apa lagi? Ya, ada penambahan. Betul. Yang warna pink tu ada lauk. Itu nasi lemak abang strawberry. Iya, pandai. Oke, jadi di sini ada dua gambar kan yang kamu tengok. Yang mana gambar pertama ni adalah nasi lemak ori yang biasa kita makan tu kan. Lepas tu yang kedua ni adalah nasi lemak yang nasi lemak strawberry. Tengok atasnya tu ada strawberry. Jadi kita nampaklah perubahan nasi lemak ni daripada nasi lemak biasa ni dia bertukar kepada nasi lemak strawberry. Jadi kamu rasalah apa yang kita mau belajar hari ini? Apa? Inovasi kok. Inovasi. Selain tu? Inovasi Berkaitan dengan makanan. betul. Lagi? Ada lagi? Berkaitan dengan reka bentuk makanan. Ya, tepat. Siapa itu? Jennifer kan? Ya, saya. Ya, betul-betul. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai reka bentuk makanan. Di mana seseorang tu dia telah mengolah makanan yang sedia ada ni kepada makanan yang lagi menarik. Macam nasi lemak strawberry ni. Okey? Okey, hari ini kita akan belajar 2.6 reka bentuk makanan. Kita akan belajar dua subtopik ya hari ini. Iaitu mentakrif reka bentuk makanan dan menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah cikgu harap di akhir pembelajaran kamu dapat menyatakan reka bentuk makanan dan dapat menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Jadi sudah bersediakah mau belajar hari ini? Sedia. Ni best je ni tajuk kita sebab pasal makanan kan? Okey. Okey, jadi sebelum tu kita kena tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk ni. Okey, pertama reka bentuk.
reka bentuk adalah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu projek. Jadi reka bentuk ni kita kena ada pengetahuan yang mana pengetahuan tu adalah berkaitan cara kita menghasilkan idea secara terancang. Okey? Produk yang kita hasilkan tu mestilah ada estetika, fungsi, keupayaan, pembuatan dan keboleh pasaran. Okey, seterusnya kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan makanan ni. Makanan adalah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada hasil haiwan atau tumbuhan. Bentuk pepejal atau cair. Bentuk pepejal tu macam mana ya? Contohnya, boleh bagi contoh kah bentuk pepejal tu? Makanan berbentuk pepejal. Masa Ayam. dua boleh jawab. Ayam. Ayam. Betul. Lagi? Apa lagi? Gula-gula. Gula-gula Nasi. dia daripada haiwan atau tumbuhan. Carrot. Carrot boleh. Okey, kalau dari bentuk cecair pula macam mana? Susu. Sos, susu Jus. boleh. Okey, betul. Jadi itulah maksud makanan tu ya. Lepas tu kita akan tengok pula apa maksud reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan ni merupakan aktiviti untuk merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreatif. Okey, yang mana reka bentuk makanan ni dipengaruhi oleh permintaan, budaya sosial, tempat dan cara hidup bermasyarakat. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan. Okey? Okey, jadi kita tengok sini contoh-contoh reka bentuk makanan. Okey, kamu tahukah gambar pertama ni gambar apa? Hello? Gambar pertama ni gambar apa? Sushi. Sushi, tengok di situ. Bentuk buah. Dimsum. Dimsum. Bukan. Pau. Pandai. Wah, pau, cantiknya tapi pau dia dia. telah- betul? Dia telah diinovasi ataupun dia telah direka bentuk semula. Dia akan jadi begini. Kenapa dia mau jadi gitu? Supaya orang akan lebih tertarik untuk beli pau ni. Dia macam-macam jenis, macam-macam perisa. Kan, cantik kan? Okay, seterusnya. Cantik. Saya tertarik, cikgu. Bagus. Biasa yang kita selalu jumpa ni, pau cendawan ni. Kan viral kan, pau cendawan tu kan. Okay, lepas tu kita tengok yang ini ni, yang gambar kedua ni adalah apa ni namanya, roti. Roti ni sebenarnya dia adalah perisai yang sama, tapi dia kasih pelbagai bentuk supaya orang lebih tertarik untuk beli. Sama juga macam donat ni. Dulu donat ni kita makan yang jenis bergula tu je kan. Sekarang dorang sudah inovasi menjadi berbagai jenis rasa, berbagai jenis warna. Macam roti ni pun sama. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pula apa aspek-aspek yang perlu ada dalam reka bentuk makanan ni. Okey, di mana kalau kita sebagai pereka makanan, kita perlu tahu aspek-aspek ni penting dalam reka bentuk makanan. Okey, kita tengok aspek yang pertama. Aspek yang pertama, kita perlu tahu proses, kaedah dan ruang tempat, produk proses diedarkan dan digunakan. Okay, aspek yang kedua, kita kena tahu semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk kita. Yang mana kalau kita sudah hasilkan suatu produk tu, kita kena pandailah mempromosikan kita punya produk tu kan. Contohnya, contoh macam mana kita mau promote makanan yang kita telah reka bentuk tu, kita boleh promosikan di dalam media sosial kan. Sekarang kan TikTok boleh guna, IG boleh guna kan. Okay, jadi untuk aspek ketiga pula adalah makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Di mana
dia mesti ada cita rasa, ada bentuknya, cara susunannya macam mana, keindahan makanannya tuh macam mana. Kayak itu maksudnya yang aspek ketiga nih ya. Lepas itu aspek yang terakhir adalah peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Jadi contohnya kalau kita mau mereka sesuatu makanan tuh kan, kita mesti ada peralatan yang spesifik macam contoh untuk potong potong roti lain, untuk potong apa namanya sayur-sayur lain mesti ada dia punya peralatan-peralatan kan. Oke, jadi ini adalah aspek-aspek dalam reka bentuk makanan. Oke, dapatkah semua? Dapat. Oke, Dapat, cikgu. alright. Oke, seterusnya kita lihat pula kategori reka bentuk makanan. Oke, kategori reka bentuk makanan ini dia ada dua. Yang pertama, susun atur makanan di dalam pinggan atau bekas. Apa maksud susun atur makanan dalam pinggan atau bekas nih? Cara kita meletakkan makanan. Betul. Cara kita letakkan makanan tuh kita hias atas pinggan. Macam tengok gambar pertama nih, dia hias dalam bekas kan makanan tuh. Yang kedua nih dia hias dalam piring segi empat. Oke, ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah reka bentuk daripada makanan itu sendiri. Kamu lihat, kamu tengok nih dia Nampak. Dia buat kereta. kan, cantik kan, kreatif. Cantik. Oke, yang tembikai ini biasa kan kamu nampak? Hari tu ada pertandingan saya tengok dia buat Betul. betik. Biasa masa kenduri pun ada kan nih, kenduri kawin ke biasa ada kan tembikai ini. Oke, jadi seterusnya sudah habis tajuk 2.6.1, kita masuk pula tajuk 2.6.2 yaitu kepentingan reka bentuk makanan. Kenapa penting reka bentuk makanan nih? Oke? Tapi sekarang cikgu mau buat aktiviti. Cikgu mau kamu pula cari apa tuh kepentingan reka bentuk makanan. Boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi, cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Cikgu mau setiap kumpulan tuh cari 2 kepentingan, 2 saja ya, 2 kepentingan reka bentuk makanan nih. Besertakan dengan contoh-contoh. Paling bagus kalau ada gambar pun lagi bagus, lagi jelas apa yang kamu mau terangkan tuh. Oke? Jadi ini senarai kumpulan. Cikgu bagi kamu masa 5 menit untuk buat perbincangan. Lepas itu kamu boleh guna apa-apa medium untuk kamu membentang. Oke, cikgu bagi 5 menit. Cukup kan? Cukup, cikgu. Oke, selepas kamu buat perbincangan tuh, cikgu mau seorang wakil bentangkan apa yang kamu bincangkan. Oke, boleh start bincang sekarang. 5 menit ya. Baik, cikgu.
Okey, masa 5 minit sudah tamat. Semua sudah siap? Siap cikgu. Sudah cikgu. Okey. Okey, kalau sudah siap, kumpulan 1 boleh bentang dulu. Okey, baik cikgu. Okey. Nampak ke? Nampak. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kumpulan 1 yang bertangkan tentang kepentingan reka bentuk makanan. Okey, yang pertama ialah memberikan faedah dan kebebasan memilih kepada pengguna. Okey, ini ialah pendapatan pengguna mempengaruhi pemilihan makanan. Okey, perubahan cita rasa pengguna turut menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk makanan. Perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okey, seterusnya perubahan cita rasa dan gaya hidup pengguna yang dapat menzahirkan nilai estetika. Reka bentuk makanan yang menarik boleh menzahirkan nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada satu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Nilai tambah menjadikan suatu produk itu berpotensi dan berkualiti tinggi. Okey, ini adalah gambar nasi goreng bentuk biasa dan juga setelah diinovasikan. Dan dalam ni juga gambar bagi nilai estetika yang boleh menambah nilai tambah produk supaya berpotensi dipasarkan. Tiada nilai estetika, kurang nilai tambah dan sukar dikomersialkan. Seterusnya menjadi gambar pulut kuning ditambah nilai estetika dijadikan sebagai hantaran kahwin. Okey, itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih. Okey, pembentangan yang baik. Okey, jadi kepentingan reka bentuk makanan ni adalah untuk bagi kebebasan kepada pengguna tu untuk memilih makanan tu. Lepas tu reka bentuk makanan ni pun mengikut cita rasa pengguna. Yang kedua, apa tadi? Melindungi etika sosial kan? Betul cikgu. Okey. Dia melindungi etika sosial. Contohnya macam dalam gambar yang kumpulan 1 terangkan tadi. Okey, terima kasih kumpulan 1. Seterusnya kumpulan 2 boleh bentang. Baik cikgu. Okey. Semua nampak slide saya ke? Cikgu nampak slide saya? Nampak. Okey, salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 2. Saya ingin membentangkan mengenai kepentingan reka bentuk makanan. Okey. Yang pertama, melindungi etika sosial. Nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Etika sosial penting agar tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama tertentu. Untuk gambar yang pertama, kuih bulan merupakan kuih tradisional Cina yang dimakan untuk menyambut pesta pertengahan musim luruh. Seterusnya, kuih bulan dikekalkan nama dan resepinya namun berbeza reka bentuk yang dihasilkan oleh pengusaha Melayu. Dapat kita tengok sini reka bentuk dia yang pertama bulat, lepas tu yang gambar yang kedua bentuk dia berubah menjadi segi 4. Okey, kepentingan yang kedua adalah memberikan faedah kepada pengusaha. Inovasi reka bentuk makanan membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah secara tidak langsung mewujudkan peluang perniagaan yang baharu. Contohnya aiskrim,
aiskrim goreng, lepas tu ada KFC Cheeza dengan kari pap. Okey, itu sahaja daripada kumpulan 2. Sekian, terima kasih. Okey. Pembentangan yang baik, contoh yang diberikan juga baik dan jelas. Okey, jadi kepentingannya mengapa penting reka bentuk makanan ni? Kerana untuk memberikan faedah kepada pengusaha atau peniaga yang mana contohlah yang kari pap tadi kan macam kumpulan 2 tunjuk tu. Dulu kari pap tu jenis yang biasa aja. Lepas tu dia inovasikan menjadi kari pap kari pap putar kan nama tu, kari pap putar kah? Jadi dia lebih menarik lah untuk orang beli. Okey, lepas tu yang kedua dia melindungi etika sosial. Okey. Terima kasih kumpulan 2. Okey, kumpulan yang terakhir boleh bentang? Saya cikgu. Okey. Sekejap. Nampak? 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 Nampak tak silap? Okey. Okey, bagi kepentingan reka bentuk makanan kumpulan 3 iaitu bagi pembangunan sains dan teknologi moden, kita ada pelbagai jenis mesin dan alatan digital untuk memudahkan reka bentuk makanan dihasilkan. Macam kalau kita tengok gambar mini cake pot maker ni kan, dia dapat membuat makanan dan bentukkan macam tu. Lepas tu yang sebelah dia tu, yang gambar rabbit ni, dapat bentukkan makanan tu macam biasa sandwich nak bagi kanak-kanak lagi suka nak menarik, boleh tekap dengan benda ni. Ni pun untuk potong kek, nak hias kek. Lepas tu, cikgu ya. Untuk kepelbagaian etika budaya pula, budaya yang berbeza menghasilkan reka bentuk makanan yang berbeza. Bermaksud kepelbagaian budaya di negara kita ni, kita kan Malaysia kan kita ada berbagai budaya. Jadi kita boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk memperkenalkan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional mereka. Macam kita tengok ni ada kuih cicing, yang ni makanan India kot. Lepas tu ni maruku India, ni pun kuih tradisional Melayu. Okey, tu je cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 3. Okey, pembentangan yang baik, contoh yang diberikan jelas dan slide yang ringkas tapi padat. Okey. Jadi kepentingan yang lain adalah untuk membangunkan sosial dan teknologi moden. Maksudnya reka bentuk ni dapat membangunkan lebih banyak teknologi-teknologi untuk membuat makanan. Okey. Okey, jadi itulah kepentingan dalam reka bentuk makanan ni. Mengapa reka bentuk makanan ni penting? Okey. Okey, jadi sekejap ya. Okey, jadi kita hari ni sudah belajar 2 subtopik. Yang pertama tentang maksud reka bentuk dan kepentingan reka bentuk. Jadi sebelum tu ada apa-apa soalan kah? Tak ada soalan cikgu. Okay, yang lain ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, jom kita main Kahoot. Cikgu mau tahu kamu faham kah tidak apa yang kita pelajari hari ini? Sekejap ya. Okey, semua boleh buka Kahoot. Lepas tu masuk
pin nih. Nah, masuk pin tuh. Semua masuk ya. Dapat masuk kan? Nah, dapat. Oke. Lagi, siapa lagi masuk? Cepat-cepat sedikit. Ada lagi? Oke, semua sudah masuk kan? Oke, kita start ya. Oke, siapa yang dapat nomor 1, 2, 3, cikgu akan bagi hadiah. Jadi, jawab betul-betul. Oke, start. Tajuk reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan adalah mana? Ini pertama tadi kita belajar. Oke, semua betul. Nampaknya kamu fokus ya dalam kelas. Oke, kita tengok siapa pertama. Nur Afika. Next. Kategori reka bentuk makanan terbahagi kepada 1, 2, 3, atau 4. Dua. Tadi cikgu terangkan 2 aja. Yang satu yang atas piring, yang satu reka bentuk atas makanan itu sendiri. Siapa yang jawab biru nih? Biru dan hijau mungkin kamu keliru kan atau kamu lupa? Oke, enggak apa? Oke, Awa mendahului. Berikut merupakan contoh susun atur makanan di dalam pinggan. Betul atau tidak? Ini makanan dalam pinggan kah atau apa? Jawabannya salah. Itu bukan makanan dalam pinggan. Dia reka bentuk makanan itu sendiri. Kan, dia reka telur tuh jadi lebih kreatif. Nah, gitu. Oke, next, enggak apa, salah enggak apa-apa. Oke, Mira mendahului. Seterusnya. Berikut merupakan aspek reka bentuk makanan kecuali. Kecuali yang mana? Bukan. Yang mana? Kecuali ya. Oke, banyak. Satu orang aja yang betul. Dapat. Kita belajar. Oke. Jennifer. Next. Soalan terakhir. Reka bentuk makanan penting untuk melahirkan nilai estetika. Betul atau salah? Laju. Ini kamu fokus ya. Oke, kita tengok siapa tempat pertama. Nur Afika. Mira. Dan yang pertama Jen. Yeay. Tanya Jen. Tania Jen. Jen. Oke, nanti Itu ya tuntut hadiah. Mira dan Afika boleh tuntut hadiah ya dengan cikgu. Yeay. Oke. Ya. Oke, jadi berakhir kita punya Kahoot tuh
Maksudnya berakhirlah sudah kita punya pembelajaran hari ini. Tapi sebelum tu cikgu minta seorang pelajar tolong buat refleksi apa yang kita belajar hari ini. Cikgu mau pilih Mas Adwa. Boleh Mas Adwa? Mas Adwa boleh? Mas Adwa ada kah? Tidurlah tuh. Tak apalah. Kalau begitu, Jennifer? Saya cikgu. Okey, Jennifer boleh tolong rumuskan apa yang kita belajar hari ini? Okey, baiklah. Apa yang dapat saya belajar daripada berkaitan dengan reka bentuk makanan, yang mana reka bentuk makanan ini adalah mengolah bentuk makanan yang sedia ada kepada makanan yang lebih kreatif dan inovatif. Selepas itu, kita belajar mengenai aspek reka bentuk, yang mana aspek reka bentuk terbahagi kepada 4, iaitu tempat mempromosikan produk makanan, alatan yang digunakan dan makanan dari segi estetika. Akhir sekali, kita belajar mengenai kepentingan reka bentuk makanan, yang mana suatu reka bentuk makanan ini adalah sangat penting untuk memenuhi keperluan psikologi dan sosial masyarakat kini. Terima kasih. Itu je cikgu. Okey, terima kasih Jennifer. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang maksud apa tu yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan dan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, jadi sampai sini je kelas kita hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah apa yang kita belajar ya. Okey, ada apa-apa soalan kah sebelum kita tamatkan kelas kita? Ada. Apa cikgu? Okey, minggu depan kita akan belajar tentang lakaran reka bentuk makanan. Okey, jadi terima kasih Nurul Afika ingatkan cikgu. Cikgu mau bagi kamu tugasan untuk minggu depan. Kamu baca tajuk tentang lakaran pembungkusan reka bentuk makanan. Selepas kamu baca tu yang ada dalam buku teks kamu tu, selepas kamu baca, sila buat lakaran pembungkusan makanan. Okey? Ikut kreativiti kamu. Macam mana pembungkusan makanan tu? Boleh? Okey cikgu. Boleh. Okey, boleh. Minggu depan, kamu akan present kamu punya lakaran tu ya. Okey cikgu. Okey, kalau dah ada soalan, itu sahaja kelas kita. Semua boleh berundur. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.